Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita nak bincang Sahih Bukhari terjemahan Maulana Asri dan ulasan dia tu. Kita hadis yang ke-28 dah. Kita masuk itu kita bincang tajuk bab saja. Ini kita nak bincangnya hadis ke-28, hadis dalam bab itulah. Okey, hadis ke-8. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis ke-8 ni Qutaibah. Qutaibah meriwayatkan pada kami, katanya Al-Laits meriwayatkan pada kami daripada Yazid bin Abi Habib Al-Misri daripada Abil Khair daripada Abdullah bin Amr bin As bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ajaran Islam yang paling baik? Apakah ajaran Islam yang paling baik? Nabi SAW menjawab, memberi makan dan memberi salam, sama ada kepada orang yang telah engkau kenali ataupun belum kenal. Memberi makan dan memberi salam sama ada kepada orang yang telah engkau kenali ataupun belum. Itu Islam yang paling baik dah. Okay, kita pergi memula poin pertama, iaitu tentang perawi dah. Jadi memula kata Qutaibah. Siapa dia Qutaibah ni? Berkata Qutaibah bin Sa'id. Beliau ialah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif As-Saqafi Al-Baghlani. Abu Raja' adalah kunyahnya. Abu Raja' kunyah kepada Qutaibah bin Sa'id. Seorang perawi yang masyhur yang mana riwayatnya terdapat dalam hampir semua kitab-kitab hadis. Bukan kitab hadis Bukhari saja, kitab semua kitab hadis tak ada dah. Gelaran yang diberikan pada beliau ialah Syekhul Islam dan Rawiyatul Islam. Kepada Qutaibah bin Sa'id ni. Dia kunyahnya Abu Raja' dah. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Baghlan. Baghlan, tempat dia lahir. Kemudian menetap di Iraq. Dia duduk di Iraq. Sempat belajar dengan Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Syarih, Muhammad bin Zaid, Abu Awanah dan lain-lain. Perawi-perawi yang mengambil riwayat daripadanya pula ialah Al-Humaydi, Nu'aim bin Hamad, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ibnu Numair, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi, Nasa'i, Tirmizi dan lain-lain. Itulah. Tu apa? Anak murid dia lah. Anak murid dia. Humaydi, Mu'aim banyak lah dah. Imam Ahmad pun ambil dia dah. Lepas tu guru dia pula Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Syarih, Muhammad bin Zaid, Abu Awanah. Tu tok guru dia. Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau, siapa dia beliau ni? Qutaibah bin Sa'id lah. Dah. Hafiz mengatakan beliau yang Qutaibah bin Sa'id seorang yang siqah dan sabat kukuh. Yahya bin Ma'in mengatakan beliau seorang yang siqah. Imam Nasa'i berkata beliau seorang yang siqah dan saduq. Tu Imam Nasa'i dah. Sebuah kisah menarik tentang dirinya pula ialah pada suatu ketika ayah beliau yang juga merupakan seorang yang alim telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ayah dia mimpi dah. Di tangan baginda ada lembaran kertas. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, apakah yang terkandung dalam lembaran-lembaran tersebut? Ada gapo ni dah? Ayah dia ni lah mimpi Nabi ni. Jawab baginda, di dalamnya terdapat senarai nama-nama ulama gitu. Ya. Senarai nama ulama. Lalu ayahnya memohon kepada Rasulullah untuk melihatnya dengan harapan nama anaknya juga tersenarai sebagai salah seorang ulama. Ayah dia ni. Setelah melihat senarai tersebut, ternyata nama anaknya Qutaibah juga tercatat dalamnya, ada dalam surat tersebut. Bukhari meriwayatkan 308 hadis daripada Qutaibah bin Sa'id ni. 308 hadis Bukhari ambil daripada Qutaibah. Muslim pula meriwayatkan 268 hadis. Banyak 268 hadis daripada Qutaibah. Qutaibah sebagaimana terkenal sebagai seorang yang kaya hadis. Kaya hadis. Terkenal juga sebagai seorang yang kaya harta benda dunia, kaya juga. Beliau meninggal dunia pada tahun 240 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 199. Al-Qawaqib ad-Darri jilid 1 muka surat 133 hingga 134. Taqribut Tahzib muka surat 404. Tahzib al-Kamal jilid 23 muka surat 523 hingga 527. Syiar A'lam An-Nubala jilid 11 muka surat 13 hingga 24. Al-A'lam jilid 5 muka surat 189. Kashful Bari jilid 2 muka surat 189 hingga 190.
Itu tentang biografi Qutaibah bin Sa'id. Perawi hak mula kita baca dah. Jadi Qutaibah meriwayatkan pada kami, katanya Laits meriwayatkan pada kami daripada Yazid bin Abi Habib Al-Misri daripada Abil Khair. Abil Khair daripada Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As lah, bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jadi seorang lelaki, siapa dia lah? Berhubung dengan seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut, Hafiz Ibn Hajar berkata, aku tidak mengetahui namanya. Ibn Hajar tak tahu dah. Setengah ulama berpendapat ia adalah Abu Zar. Ada kata Abu Zar. Di dalam riwayat Ibn Hibban tersebut nama lelaki itu ialah Hanik bin Yazid, ayah kepada Syuraih. Ada kata Hanik bin Yazid, ayah kepada Syuraih. Ada kata Abu Zar. Dah lihat Fathul Bari jilid 1 muka 50, tak tahu hak benar betul lah. Seorang lelaki. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ajaran Islam yang paling baik? Nah, ayat Islam yang paling baik, afdal ke apa? Ke bahasa Arab dia. Dan ayul Islam yang khairan. Ayul Islam yang khairan. Apakah Islam yang paling baik lah? Ajaran Islam yang paling baik. 322. Perbezaan di antara perkataan khairan dan afdal. Ada hadis juga ayul Islam yang afdal. Ini hadis ayul Islam yang khairan. Perbezaan di antara perkataan khair dan afdal. Di dalam setengah hadis, sahabat-sahabat kadang-kadang bertanya Nabi SAW begini, ayul Islam yang afdal? Atau sahabat banyak tanya, ayul Islam yang afdal? Apakah ajaran Islam yang paling afdal, paling utama dah? Dan Nabi SAW menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan jawapan yang berbeza-beza, yang menunjukkan bahawa perkataan khair dan afdal memiliki dua makna yang berbeza. Khair ni hadis lain sikit dah. Afdal jawapan Nabi naik pun dah. Jadi seolah ada makna berbeza dah. Khair digunakan untuk sesuatu yang punya faedah atau manfaat yang dapat dirasai oleh orang lain. Khair ni faedah, manfaat pada orang lain. Jadi khair mempunyai maksud sesuatu yang ada kebaikannya dalam hubungan sama manusia. Khair ni bukan individu saja, diri sendiri saja. Dia ada hubungan sesama manusia pun. Kebaikan yang melibatkan hubungan dengan sesama manusia. Manakala perkataan afdal pula bermaksud sesuatu yang ada kaitan dan hubungannya dengan Allah SWT. Afdal ni kait dengan Allah. Khair ni kait dengan manfaat pada orang lain, tak nah. Sebagai contohnya di sini jawapan Nabi SAW apabila ditanya dengan perkataan khair. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa lam ta'rif. Bermaksud memberi makanan dan memberi salam. Sama ada kepada orang yang engkau kenali ataupun kepada orang yang belum engkau kenali. Cerita tentang orang dah. Kait dengan orang. Bisa salam kepada orang. Beri makan pada orang, bisa salam pada orang dah. Antara sebab pengulangan sesuatu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada tempat lain nulis pula sini. Sebenarnya hadis yang dikemukakan oleh Qutaibah di atas dah pun dikemukakan oleh Imam Bukhari sebelum ini di bawah tajuk Babun itta'amut ta'am minal Islam. Lihat juga perbincangan tentang hadis ini di sana dah. Ada dah. Beliau mengemukakannya sekali lagi di sini. Sedangkan beliau telah beriltizam, belah menyatakan keazaman iltizam untuk tidak mengulangi mengemukakan kembali hadis-hadis yang telah disebutkannya dalam kitab sahihnya. Tidak berulang. Ikut agak dia dah. Menurut pengamatan para ulama, terdapat beberapa faktor pengulangan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Antara lain ialah, pertama, apabila ia mengandungi maksud yang sesuai juga dengan tajuknya. Tajuk bab di sini ialah bab menyebar luaskan salam adalah sebahagian daripada Islam. Jadi pengulangan yang bercanggah dengan iltizam Bukhari hanyalah pengulangan hadis yang sama dengan poin dan dakwaan yang sama. Maksud yang lain tak lah. Bukan dah. Sebaliknya, jika berlaku pengulangan hadis yang sama tetapi ia merujuk kepada poin dan dakwaan yang berbeza, maka keadaan seperti itu sememangnya banyak terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi hadis yang sama makna yang berbeza dah. Dakwah. Sehingga terdapat hadis-hadis tertentu diulangi beliau sebanyak lebih daripada 20 kali. Ada hadis tu 20 kali Imam Bukhari ulang dalam Sahih Bukhari. Adapun hadis yang diulangi oleh Imam Bukhari adalah hadis yang sama, tetapi masing-masing riwayat dipetik melalui jalur sanad yang berbeza-beza. Pengulangan seperti ini juga tidak bercanggah dengan iltizam Imam Bukhari. Abdullah bin Amr ini sebagai contohnya telah dikemukakan oleh beliau oleh Imam Bukhari di bawah tajuk Itta'amut ta'am minal Islam. Ia diambil oleh Imam Bukhari daripada Ammar bin Khalid At-Tamimi. Sedangkan riwayat yang dikemukakan di bawah tajuk ini pula diambil beliau daripada Qutaibah bin Sa'id. Jadi perawi yang lain
dulu diambil daripada Amir bin Khalid At-Tamimi. Jadi orang dulu, orang nama dulu. Hadis yang lafaz yang sama tapi orang berbeza, yang kira hadis lain dah. Dah walaupun hadis lafaz yang sama je tapi perawi lain kira hadis yang lain dah. Jadi diambil daripada Qutaibah bin Sa'id hadis ni nak. Soalnya adakah Bukhari meletakkan riwayat dua orang perawi itu di bawah kedua-dua tajuk tersebut secara kebetulan saja? Atau ia juga ada mengisyaratkan pada suatu perkara lain? Ada maksud tertentu ke dah? Jawapannya ialah berdasar pengamatan para pengkaji. Hadis riwayat Amr bin Khalid Al-Tamimi diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah tajuk It'amut Ta'am minal Islam. Kerana Imam Bukhari menerimanya semasa gurunya sedang membahaskan hadis itu berkaitan dengan tajuk tersebut. Dah. Begitulah halnya dengan riwayat Qutaibah. Riwayat Qutaibah, ia terima Bukhari semasa gurunya membahaskannya di bawah tajuk yang berkaitan dengan penyebaran salam. Riwayat Qutaibah ni terima Bukhari semasa gurunya membahaskan di bawah tajuk penyebaran salam. Satu lagi soalan lanjutan mungkin dibangkitkan di sini ialah, adakah Imam Bukhari menyalin hadis-hadis tersebut daripada kitab-kitab guru-gurunya sehingga beliau tahu dari bab manakah riwayat-riwayat tersebut diambil? Disanding kau dari kitab lain untuk guru dia dulu dah. Jika jawapannya, maka tidakkah itu berarti Imam Bukhari menyusun bab-bab hadisnya mengikut sebagaimana yang disusun oleh guru-guru beliau sebelum itu dia, bukan dia buat sendiri, ikut guru dia dulu dah, tajuk pun dah. Kalau begitulah keadaannya, di manakah letaknya keistimewaan tajuk-tajuk bab beliau lah, bab tajuk-tajuk bab Bukhari ni, beliau yang diagung-agungkan selama ini, yang dikatakan tersirat dan syarat dengan istihad-istihadnya yang mendalam dah. Tak ada hebat mana, tiru untuk guru saja dah. Sedangkan seperti dia dimaklumi semua orang, Imam Bukhari adalah seorang yang bebas daripada kongkongan taklid. Itu ikut siapa-siapa, tak taksub mazhab mana-mana, ia buat sendiri dah. Macam ijtihad sendiri lah. Jawapannya adalah, pertama, orang-orang seperti Imam Bukhari sebagaimana sedia maklum tentang sesuatu masalah yang diperbahaskan oleh guru-gurunya semasa meriwayatkan sesuatu hadis, sama ada dengan menjadikannya sebagai dalil ataupun syahid. Tidak semestinya ia sudah termaktub di mana-mana dalam mana-mana kitab. Kerana di zaman itu pengajian hadis bukanlah terikat dengan kitab-kitab yang sudah tercetak seperti pada zaman hari ini. Zaman dulu tak terikat dah. Tak terikat macam kitab ni, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak ada dah. Zaman itu terabur kat sini dah. Kitab tu ada tulis tapi tidak terikat lah. Dan yang kedua, Imam Bukhari sengaja membawa hadis-hadis yang sama berulang-ulang kali tetapi di bawah tajuk yang berlainan. Tujuannya untuk mengisyaratkan bahawa iman itu ada banyak cabangnya. Suatu tajuk ada cabang lain, suatu tajuk ada cabang lain. Suatu hadis yang sama ada 2-3 cabang dah. Setengah ulama menganggap jawapan ini lebih baik dan memuaskan berbanding jawapan pertama tadi. Habislah situ dah. Habis itu tentang dia kata, apakah ajaran Islam yang paling baik? Jadi dia kata, Nabi SAW menjawab, memberi makanan dan memberi salam sama ada pada orang yang telah engkau kenali ataupun belumnya. Okey, intisari hadis. Okey, antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah, pertama, minat yang luar biasa para sahabat dalam mengetahui amalan-amalan kebajikan yang terbaik yang seharusnya dilakukan mereka. Jadi, sahabat ni belajar nak tahu amalan yang terbaik ni. Amalan terbaik berdasarkan dalil hadis Nabi sendiri. Nabi tu Rasul, dia tahu dah. Dia ada Allah jaga kata-katanya, kata-kata Nabi tu wahyu. Jadi, amalan terbaik tu Nabi ajar. Ni kan tak guru tak ikut hadis Nabi, dia rekod sendiri dapat terbaik, selawat terbaik dah, selawat Fatih nak selawat apa. Tak ada jaminan, tak ada jaminan, ada setengah tu. Ada kemungkinan ada usul syirik, ada balas lah, ada kata dok, tapi nak yang beri tak sepakat dan takut membazir masa, membawa masa dah. Jadi luar biasa sahabat ni belajar sungguh-sungguh daripada Nabi yang tahu benda gaib dengan izin Allah, bukan dengan diri sendiri, dengan pemberitahuan daripada Allah melalui Jibril ke macam-macam lah, atau direct to the point. Jadi yang pentingnya Allah SWT beri wahyu ke Nabi dah. Okay, yang kedua, keelokan sikap suka merujuk kepada alim ulama dan bertanya mereka tentang urusan-urusan agama. Itu bagus, sikap yang bagus bertanya. Zaman sahabat tanya Nabi direct dah. Kita ni tanya ulama, hujah ulama dah.
Yang ketiga, hadis ini membuktikan adanya perbezaan dalam keutamaan di antara ajaran-ajaran agama Islam. Ada beza dah. Yang keempat, meliti dan memilih amalan-amalan yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada orang ramai untuk diamalkan. Titi molek, pilih molek amalan hak lebih banyak manfaat. Zikir yang lebih sunnah, zikir hak Nabi ajar lebih afdal daripada zikir tok guru ajar ataupun zikir selawat-selawat rakyat. Kerana lebih afdal, ada jaminan. Yang kelima, mengikhlaskan amalan kerana Allah semata-mata demi memperolehi ganjaran yang janjikan oleh Allah. Salah satu tanda keikhlasan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini ialah memberi salam kepada semua orang. Tanda ikhlas. Kalau kita beri salam, tu ikhlas. Kalau tak beri salam belaka, tak ikhlas. Jadi ikhlas sungguh beri salam semua orang. Sama ada yang telah dia kenal ataupun belum kenal, dia beri salam belaka. Itu orang ikhlas. Yang keenamnya, kelebihan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Ia termasuk dalam akhlak yang mulia di sisi agama. Yang ketujuh, kelebihan memberi salam dan menyebar luaskan. Salam tu, tuntutan salam. Dengan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh alam. Jadi beri salam tu bukan bermasuk beri salam biasa. Kadang-kadang menyebarkan Islam dah. Dakwah kepada non-Muslim. Itu lebih utama daripada dakwah sama-sama Islam dah. Yang ke-8, galakan daripada Rasulullah SAW agar umatnya menyebar luaskan salam dan Islam ke seluruh dunia. Sebar salam biasa. Sekarang ada sahabat Islam ke seluruh dunia tu, sebar salam juga masuk dia dah. Yang ke-9, usaha membawa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan keharmonian kepada masyarakat manusia merupakan salah satu ajaran Islam yang utama. Jadi, ajaran Islam yang utama ni nak selamat, nak sejahtera, nak damai. Bukan nak sikit-sikit kapi habis. Sikit-sikit nak sembelih tekak orang dah. Sembelih sikit-sikit tuduh orang Islam pun jadi kapi habis juga kan. Bukan geng dia dah. Ni dia penyakit ekstrim dah. Ekstremis dah. Sikit-sikit wahabi. Sikit-sikit tuduh orang bakul ke orang dengan LGBT lah. Dengan liberal dah. Sedangkan benda tu ada sebahagian pendapat dia rendah. Setamana pun bila tentu orang tu dalam baku besar liberal ke apa dah. Cepat menghukum. Ini masalah penyakit ke. Jadi Islam ni bukan orang jadi tertekan, orang jadi sengsara, orang jadi hina. Dengan sangkaan buruk, tuduhan-tuduhan melampau dah. Yang mesti beri sejahteraan, kedamaian dan hormat pada masyarakat. Yang ke-10, usaha memberi makan dan memenuhi keperluan hidup masyarakat. Nak beri makan, perlu tolong masyarakat. Merupakan salah satu ajaran Islam yang utama. Tolong orang masa banjir ke apa ni, tolong orang susah ke apa, bantu. Itu satu amalan yang besar dah. Yang ke-11, memberi jaminan keselamatan kepada setiap orang yang ditemui. Orang kita jumpa, semua kita beri keselamatan. Baik yang telah dikenali maupun belum kita kenal, merupakan erti simbolik di sebalik ucapan salam dah. Ucapan salam itu simbolik saja untuk menyatakan kita jaga kebaikan orang lain, keselamatan orang lain. Dan lebih penting ni, sebarkan Islam dan ajaran Islam sehingga semua orang rasa tenteram. Bukan rasa orang Islam ni rasa macam stres pula duduk dengan ulama, hak ngaku ulama ni dah. Jadi tuduh orang ni ahli neraka lah dia. Orang ni liberal, mudah menuduh ni, Wahabi lah menuduh. Jadi tak aman sentiasa lah masyarakat ni. Yang ke-12, Islam menganjurkan umatnya agar melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemesraan, bukan kerusuhan, kekacauan lah. Jadi benda-benda kita ni elok perkataan yang sangka buruk, tuduh menuduh ni. Dan menggalakkan kasih sayang antara satu sama lain. Sama ada dengan ucapan dan atau perbuatan kita jadi orang sayang dah. Memberi makan dan menyebar luaskan salam adalah antara salurannya yang terbaik. Jadi kena beri salam semua supaya jadi lembut hati orang. Yang ke-13, perbuatan menginsafi diri. Insaf diri, tidak sombong, tidak melampau, merendah diri dan memikirkan kebaikan untuk orang lain. Merupakan manifestasi daripada apa yang tersebut dalam hadis di atas. Insaf diri, tidak berasa kita ni hebat benar, orang lain jahat benar, tidak lah. Yang ke-14, Assalamualaikum adalah ucapan sapaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya diucapkan semasa memberikan hormat kepada sama Muslim. Waalaikumsalam pula adalah ucapannya. Yang ke-15, jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas jelas sekali membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, bahawa beliau dikurniakan keistimewaan menyampaikan satu ucapan dengan padat, dengan sangat kemas dan lengkap. Nabi ni ucapan dia ringkas, padat, jelas, butir, kena atas poin lalu dah. Tidak panjang berjala-jala. Setengah tu pengajar panjang, tapi tak jejak, tak lekat atas butir. Kita kata tidak dapat faham dengan baik, tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Cakap banyak, poin tu sikit kita kata dah. Yang ke-16, daripada soalan dan jawapan seseorang sebenarnya dapatlah dinilai kecerdikan dan kebijaksanaannya. Dia kecek tu kita tahu dah. Jadi kalau kita belajar baik, untuk guru kita ni kita boleh baca cara pemikiran, cara ijtihad dia. Tak nanti ke nadah kita 20 tahun dah, tak suruh nadah kita 20 tahun dah. Tak nanti kita boleh faham kaedah dia berfikir, kaedah istinbat dia, kita boleh baca sendiri lah karangan dia. Tu baru cepat jadi alim. Jadi kita boleh tengok cerdik ni kalau bila soalan dan jawapan. Soalan dia pun tahu dah. Anak murid ni cerdik ke? Tanya soalan jenis mana dah. Tok guru pun cerdik kalau cara jawab dah. Yang ke-17. Gitulah dalam semua perkara dah. Ilmu ke, politik pun dah cara jawab dah. Di parlimen ke apa ke boleh tahu menteri ni cerdik ke, ada orang politik cerdik ke. Ataupun main putalan dan beli ayat dah. Yang ke-17, memberi makan dan menyebar luaskan salam adalah antara amalan yang menyempurnakan iman. Nak suruh sempurna, nak suruh comel iman kita. Kita kena rajin beri makan dan kita kena sebar luaskan salam. Dan Islam seorang pun akan sempurna dengan beri makan dan sebar luas salam. Iman Islam sempurna belaka dengan sebab beri makan dan sebar luaskan salam. Kedua-duanya adalah sebahagian daripada komponen iman dan Islam. Jadi macam anggota iman lah. Komponen iman. Ini menunjukkan iman itu merakab. Tersusun dari juzuk-juzuk tertentu, dari bahagian-bahagian tertentu, daripada anggota-anggota tertentu. Ia juga boleh kurang dan boleh sempurna iman dan Islam tu dah. Lihat Umtatul Qari jilid 1 muka 199, Irsyadus Sari jilid 1 muka 144, Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka 134, Kashfur Badri jilid 2 muka 190 hingga 191. Habis itu dah. Tu bab ke-20, hadis ke-20 kita baca tu. Hadis ke-28 berapa dia ingat. Ni kita masuk hadis bab yang baguslah. Babun kufrani al-ashiri wa kufrin duna kufrin. Fihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-21, kufurkan suami yang tidak mengenal budi suami. Kufur suami bukan jadi kafir, maksudnya kufur ke tidak kenal budi suami. Dan kekufuran yang bukan kekufuran yang sebenar. Kufrun wa kufrin duna kufrin. Okey, tajuk bab. Perbahasan tentang tajuk bab ke-21. Kufur dari sudut bahasa bermaksud menutup atau menyembunyikan sesuatu. Malam dikatakan kafir kerana ia menutup pandangan kita daripada dapat melihat sesuatu. Jadi, malam kita kata kufur. Malam tu kita kata kufur dah. Jadi malam tu malam dikatakan kufur kerana ia menutup pandangan kita daripada dapat melihat sesuatu. Laut dikatakan kafir juga. Laut pun kafir kerana ia menutup pandangan orang yang berada di permukaan air tu atau di tepian pantai daripada dapat melihat segala isi kandungan dalam laut. Petani juga dipanggil kafir juga. Petani dipanggil kafir juga dah. Kerana ia menutup biji-biji benih yang ditanam dengan menimbusnya dalam tanah. Sebabnya tutup tanah tu. Biji-biji benih dalam tanah tu kambuh. Kafir ke istilah dia dah, bahasa dia. Kerana itulah sikap menutup pandangan sendiri daripada melihat segala nikmat Allah SWT. Tidak mensyukuri Allah, malahan menyekutukan Allah dikatakan kufur. Kerana tutup pandangan dia. Otak dia tu tak jenis. Bodoh kita kata. Tutup pemikiran, tutup pandangan sendiri. Tidak syukur pada Allah. Raghib Al-Asfahani pengarang Qamus Al-Quran. Qamus Al-Quran mengatakan dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Penggunaan masdar kata terbitan kufran. Kufran selalunya digunakan dengan makna mengkufuri nikmat. Kalau kita cari banyak kufran, tu maksudnya banyak kufur nikmat. Dan perkataan kufr pula digunakan untuk makna kufur dalam agama. Kalau kufur sungguh, biasa guna kufrun. Kalau kufran lebih makna kepada kufur nikmat. Maka makna kufran al-ashir dalam tajuk bab Imam Bukhari ini di sini ialah tidak mengenal budi suami, bukan kafir sungguhnya. Kufran al-ashir maksudnya tidak kena nikmat lah. Tidak makna mengkufuri nikmat bukanlah masuk kafir dalam agama dah. Tidak mengenal budi suami lah maksud sini lah. Pembahagian kufur kepada kufur sebenar dan kufur tidak sebenar. Kufran al-ashiri wa kufrin duna kufrin.
Demikianlah teks tajuk bab yang diadakan oleh Imam Bukhari di atas. Menerusinya, beliau hendak menjelaskan bahawa dalam penggunaan istilah syarak, perkataan kufur itu mempunyai dua makna. Yang pertama dengan makna kufur yang hakiki atau kufur yang sebenar, iaitu kufur kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, hari akhirat dan sebagainya, yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam tu jadi kafir sungguhlah. Dan yang kedua dengan makna kufur yang belum boleh menyebabkannya seseorang itu terkeluar daripada Islam, kufur nikmat ke apa, tak sampai keluar daripada Islam. Seperti dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis sebagai kufur. Dalam hadis kata kufur, tapi dia tak sampai kafir sungguh. Umpamanya dalam sabda baginda di bawah ini, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bermaksud, memaki orang Islam itu satu kefasikan. Sibabul muslim fusuqun, satu kefasikan. Dan membunuhnya, memeranginya pula merupakan satu kufuran. Wa qitaluhu kufrun. Perai dia satu kufuran, bunuhnya perai satu kekafiran. Kekufuran, satu kekufuran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan lain-lain. Sedangkan ijma' ahli sunnah wal jamaah adalah biar bagaimana besar pun sekalipun dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim, ia tidak mengeluarkan daripada agama Islam dan tidak menjadi kafir kerananya. Buat dosa belum tentu kafir lah. Jadi belum tentu kafir walaupun dosa besar kecuali syirik besar lah. Jadi inilah maksud nak Imam Bukhari dengan katanya wa kufrin duna kufrin, dan kekufuran yang bukan kekufuran yang sebenar. Kufrun duna kufrin. Kerana dimasukkan di sini ialah kekufuran yang menyerupai kekufuran orang-orang kafir, atau kekufuran yang boleh membawa kepada kekufuran sebenar. Boleh menyerupai. Di tempat yang lain Nabi SAW bersabda, baina rajuli wa baina syirki awil kufri tarkus salah. Bermaksud pemisahan di antara seorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang, tarkus salah. Hadis Ahmad, Tirmizi, Abu Nuaim dalam Musnad al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Nabi SAW juga bersabda, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Bermaksud siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia telah terang-terangan telah jadi kafir dah. Faqad kafara jiharan, kafir sungguh. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Nabi SAW bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrut ta'ni fin nasabi wan nihayati wan niyahatu 'alal mayyiti. Bermaksud dua perkara yang berlaku kepada manusia. Kedua-duanya adalah kekufuran, iaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Lagi sabda Nabi SAW, Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila al-baiti falam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Bermaksud siapa yang memiliki bekalan dan kenderaan. Malaka zadan aw rahilatan. Ada bekal, ada kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullah, tetapi dia tidak pergi juga menunaikan haji, maka tidak peliklah sekiranya dia mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Baqi dalam Syu'abul Iman. Di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahawa kekufuran yang disebut melalui hadis-hadis di atas tersebut, seperti kekufuran orang yang meninggalkan sembahyang, mencela keturunannya, cela keturunan orang lain, meratapi kematian seorang, tidak pula menunaikan haji dan sebagainya adalah kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan seorang Muslim itu daripada agama Islam teguh. Selain kecil. Walau bagaimanapun, kekufuran kecil atau bukan kekufuran hakiki di sini haruslah ditakwil berdasarkan i'tiqad di video tersebut juga. Tengok dalam hati perut juga. Sekiranya dia melakukan perkara tersebut dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa ianya perbuatan yang tidak harus dalam syariat, maka dia masih belum terkeluar daripada agama Islam. Tahu ni haram aku buat juga kerana nafsu, bukan kerana haram nak buat cabar tu haram. Bukan nak buat hukum baru dah. Kekufuran yang dimaksudkan hanyalah satu perbuatan yang menyamai i'tiqad kufur dengan orang-orang kafir yang sememangnya tidak pernah melihat bahawa perbuatan-perbuatan tersebut boleh membawa kepada kekufuran. Jadi perbuatan itu yang sama dengan i'tiqad kufur kafir dah. Walaupun dia tidak pernah lihat bahawa perbuatan tersebut boleh membawa kufur, dia tak tahu benda kufur, dia puja tak wali, sembah tak wali. Tapi jika dia meletakkan perbuatan tersebut dengan i'tiqad bahawa ianya harus, maka dia sudah terkeluar daripada Islam. Minta dengan tak wali ke apa, harus minta hajat tak wali, jadi kufur besar.
Takwilan ini dibuat oleh para ulama kerana terdapat hadis-hadis, banyaklah hadis-hadis lain yang menerangkan bahawa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut tidaklah membuatkan seorang itu bertukar menjadi kafir terus. Jangan mudahlah kafir orang lain. Besar ni orang kafir jadi kafir juga. Dah berat tu setengah-setengah ni. Sokong gitu dah. Kerana faktor lain orang sokong dia. Tiba-tiba dia kata dia kafir juga lah. Tak boleh lah. Jangan cepat mengkafirkan. Menurut pandangan sesetengah ulama, yang lain pula kekufuran yang dimasukkan adalah kekufuran yang sebenar. Tetapi dalam kekufuran itu sendiri terdapat beberapa peringkat dan kategori kufur dah. Kufur sebenar tapi tidak kufur besar. Kita kata dah. Kekufuran yang paling tinggi adalah kekufuran hakiki yang jelaskan tadi dah. Jadi keluar Islam sungguh dah. Manakala kekufuran yang disebut dalam hadis-hadis di atas adalah kekufuran yang berada di peringkat bawah. Tak sampai kafir sungguh dah. Sebagaimana syirik yang terbahagi kepada dua peringkat dalam hadis dan Al-Quran, itu peringkat yang boleh membawa seseorang itu keluar daripada Islam dan yang belum lagi mengeluarkan pelaku daripada Islam. Kafir tak bawa keluar Islam. Kufur juga mempunyai peringkat-peringkat yang sama. Syirik pun ada syirik besar, keluar Islam. Ada syirik kecil dah. Tak sampai kafir besar. Begitu juga kufur dah. Antara dalil yang membuktikan syirik adalah dosa besar dan boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam ialah firman Allah SWT. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Bermaksud sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada dosa syirik itu bagi siapa yang dikenakinya. Siapa yang persekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dalil yang buktikan setengah syirik itu tidaklah mengeluarkan seseorang daripada Islam pula ialah firman Allah SWT ini. Ada setengah syirik itu tak sampai kafir lah, tidak keluar daripada Islam. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu juga. Diwahyukan padaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, akan bertemu esok dengan Tuhan dah. Kalau percaya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah dia persekutukan siapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jangan duk berbuat syirik kepada orang yang telah sekutu makhluk Allah SWT dengan Allah. Setengah ahli tafsir mentafsirkan syirik di dalam ayat di atas dengan riak. Ada kata riak sini. Namun tiada siapa pun ulama mengatakan perbuatan riak boleh membuatkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Tak ada kata kafir besar. Begitu juga dengan perkataan zalim. Perkataan zalim dalam Quran ia dipakai dengan dua pengertian. Pertama yang membawa kepada makna kekufuran dan mengeluarkan seorang daripada Islam. Waktu zalim ni. Zalim sendiri pun ada tahap-tahap jadi kafir dah. Kafir hakikat lah. Kedua yang tidak begitu, bukan kufur hakiki dia. Dalil yang menunjukkan orang zalim itu sebenarnya adalah orang kafir ialah firman Allah SWT berikut. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Bermaksud wahai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan padamu. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Dan tidak ada lagi syafaat. Ada orang-orang yang kafir, itulah orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 24. Ni ayat ni kita orang kafir lah zalim ni. Dah. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan kekufuran dan kezaliman itu adalah dua perkara yang sama. Di tempat lain pula perkataan zalim tidaklah dipakai dengan pengertian yang membawa makna kepada kufuran ni. Tak sampai kafir pun zalim tempat lain ni. Malahan ianya disandarkan juga kepada para nabi juga. Seperti dapat anda lihat dalam rayuan Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, menurut gambaran diberikan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Bermaksud mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menzalimi menganiaya diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampunkan kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surah Araf ayat 23. Nabi Yunus AS pula berkata, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ni surah Yunus, Nabi Yunus.
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Termasuk dan ingatlah kisah Zunnun, kisah Nabi Yunus lah. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahannya, tidak mengenakan ujian terhadapnya. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Kata dia doa sama lah dah. Bahawa tidak ada Tuhan selain engkau, semaha suci engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim mengenai diri sendiri. Surah Anbiya ayat 7. Nah, jadi bila gelap tu Nabi Yunus kena telai kekek, dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia sebut waktu sama lah. Dalam perut ikan. Kena telai kekek perut ikan Nabi Yunus ni. Dalam ayat lain Allah Taala menyebut wa il qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, kepada anak dia lah. Hai anak kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Maka apakah para anbiya, para nabi telah melakukan kesyirikan dengan melakukan kezaliman? Dalam hadis tu cakap Nabi Yunus jadi kafir dah sebab dia buat dosa dah. Jawapannya tentu tidak sekali. Sekali tidak dah. Kerana perkataan zalim itu sememangnya digunakan dengan dua pengertian zalim itu dah. Yang mempunyai dua bahagian kategori yang berbeza. Demikian juga lah dengan perkataan nifak, munafik pun. Perkataan munafik, nifak pun ia juga punya dua kategori yang berbeza. Sama seperti perkataan kufur dan zalim. Nifak yang paling tinggi adalah bersinonim, sama makna dengan kekufuran yang sebenar. Nifak yang paling zalim, yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Sedangkan nifak yang berada pada peringkat lebih bawah tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Antara dalil yang menunjukkan sikap nifak adalah kufur yang hakiki ialah firman Allah SWT di bawah ini. Indal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasirat. Bermaksud sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali. Munafik dah. Dari lapisan-lapisan dalam neraka. Munafik dah patak neraka lah. Dan kau tidak sekali-kali mendapatkan sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Manakala nifak yang sebaliknya ialah sebagaimana yang terdapat dalam hadis Baginda SAW dalam menguraikan gambaran sifat-sifat orang munafik yang juga yang dimiliki oleh orang Islam itu je. Nafik ni ada pada orang Islam dulu, pahala ni ada. Irba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Bermaksud panjang tak habis lagi. Bermaksudnya ada empat sifat lah. Sesiapa yang ada padanya keempat-keempatnya maka dia adalah munafik yang tulen. Dan siapa yang ada padanya salah satu daripada empat sifat itu, maka berarti dalam dirinya terdapat salah satu daripada sifat-sifat munafik lah. Sehingga ia meninggalkannya sama sekali. Iaitu pertama, apabila bercakap dia berdusta dah. Ini sifat munafik. Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir janji. Yang ketiga, apabila memberikan taat setia dia menderhaka lah. Tidak taat dah. Yang kelima, yang keempatnya, apabila bertengkar dia terus menyumpah, menyeranah lah. Mulut tu laju lah. Mulut uduh lah. Hadis Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Tentunya nifak yang disebut dalam hadis di atas tidak membuatkan seseorang Muslim itu keluar daripada Islam teguh. Apabila Allah Taala mengatakan inna syirka la zulmun azim, bermaksud sungguhnya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka ia berarti di sana wujud kezaliman yang tidak besar. Begitu jugalah apabila Imam Bukhari berkata wa kufrin duna kufrin, dan kekufuran yang bukanlah kekufuran yang sebenar, bukan kufur sebenar. Beliau juga menggunakan tanwin pada perkataan kufur dengan kufur yang kedua lah, perkataan kufur yang kedua yang berarti besar, nakiratul li ta'zim.
Kedua-dua perkataan zulmun dan kufrun dalam ayat dan tajuk bab Imam Bukhari tersebut di atas menggunakan nakirah lil ta'zim yang mengandungi makna besar hakiki dan sebenarnya. Lil ta'zim. Al-Quran selalu membuat perumpamaan. Misalnya, iman diumpamakan dengan nur atau cahaya dan kekufuran diumpamakan dengan zulumat dan kegelapan. Sebagaimana cahaya boleh berubah daripada cahaya yang sangat terang seperti pada waktu tengah hari daripada cahaya yang semakin suram seperti pada waktu petang dan sehinggalah cahaya yang berbalam-balam apabila bercampur dengan kegelapan malam. Begitulah keadaan orang mukmin. Ia boleh diumpamakan dengan cahaya tersebut ada ketika cahaya keimanannya bercampur baur dengan kegelapan kekufuran. Begitu juga halnya orang kafir. Walaupun berada dalam kegelapan kekufuran, tetapi dalam setengah keadaan boleh jadi kegelapannya bercampur dengan cahaya keimanan. Bagaikan malam yang disimbahi cahaya bulan, lampu neon dan sebagainya. Apabila dia memiliki ciri-ciri seorang beriman seperti amanah, sabar, berakhlak mulia dan sebagainya. Demikianlah perumpamaan sifat-sifat baik dimiliki oleh orang kafir. Orang kafir pada sifat baik dah. Ia bagaikan cahaya yang samar dalam kekufuran mereka. Ada cahaya tapi tak nampak. Gelap kufur tu besar lagi pada kebaikan dia. Nabi SAW tidak pernah menafikan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang kafir. Nabi tak iktiraf jugalah. Hakikat ini dapat anda lihat menafikan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang kafir. Tidak jadi kafir Nabi. Macam iktiraf perbuatan baik orang kafir. Hakikat ini dapat anda lihat pada pujian baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Asyash Abdul Qais. Dalam hadis berikut, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Bermaksud sesungguhnya pada dirimu ada dua ciri yang disukai oleh Allah. Nabi kata kat Al-Asyash Abdul Qais ni. Sesungguhnya pada dirimu ada dua ciri yang disukai oleh Allah Taala, iaitu sifat santun lah, sifat juguh dan berhati-hati. Hadirat Imam Muslim. Hadis ini disabdakan Nabi SAW ketika Al-Asyash baru saja meluk agama Islam. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, Afi qadiman kana fiyya aw hadisan qala bal qadiman qala qultu alhamdulillah allazi habalani ala khulqaini yuhibbuha. Jadi begitulah juga bermaksud apakah dua sifat tersebut sudah lama saya miliki atau ianya baru saja terjadi? Jawab baginda Islam sudah lama terjadi dah. Lalu katanya segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kepadaku semenjak asal kejadianku lagi dua sifat yang disukainya. Musnad Ahmad jilid 4 muka surat 26, Majmu' Az-Zawaid jilid 9 muka surat 387, jilid 5 muka surat 64. Hadis ini cerita pada Asyash yang baru masuk agama Islam lah. Afima qadiman wa hadisana. Mana ni? Aqadiman kana fiyya aw hadisan bal qadiman qala qultu alhamdulillahi hablani 'ala khulqaini yuhibbuha. Apakah dua sifat tersebut sudah lama saya miliki atau ianya baru saja terjadi? Jawab baginda sallam sudah lama. Lalu katanya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku semenjak asal kejadianku lagi dua sifat yang disukainya. Musnad Ahmad jilid 4 muka surat 6, Majmu' Az-Zawaid jilid 9 muka surat 337, jilid 5 muka surat 24 lah, lebih kurang dah. Itu tentang Asyash bin Abdul Qais. Begitu juga lah dengan orang Islam, amalan kejahatan mendung yang menghalangi sinar iman terang di waktu siang. Orang Islam pun kalau amalan kejahatan mereka bagaikan mendung lah, gelak-gelak yang menghalang sinar cahaya terang di waktu siang. Nampak macam mesti banjir kita lah dah. Jika cahaya bulan atau lampu di malam hari tidak dapat menukarkan malam kepada siang, maka begitulah juga keseraman siang akibat terhalang oleh mendung tidak akan menjadikannya malam. Begitulah. Masih ada lagi lah. Siang hari tu ada lagi. Walaupun gelap tutup pun nampak lagi ada cahaya. Sekat itulah perbincangan kita ni panjang lah. Lepas ni sambung. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.